Baik, alhamdulillah ceramah bulan mulia pada hari ini kita bawakan kepada auda narasumber kita iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Ahmad Abdul Salam Haji Abdul Rahman dari Pusat Dakwah Islamiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Selamat pagi dan juga selamat berpuasa ya. Selamat berpuasa juga pada Muhammad. Ustaz, kita kongsikan bersama di hari ini mengenai rukhsah berbuka puasa. Mungkin sebagai mukadimah terlebih dahulu Ustaz dapat dikongsikan sedikit apa sebenarnya rukhsah ini? Terima kasih Muammar dan juga Intan. Ya, sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Muammar dan juga Puan Intan dan juga rakan-rakan yang berada di studio ketika ini dan semua yang sedang menonton rancangan Rampai Pagi pada pagi ini. Mudah-mudahan kita Allah SWT memberikan pahala kepada kita sepanjang puasa kita telah laksanakan 15 hari sudah hari ke-15 ya, Ramadan. Mudah-mudahan Allah Taala terima sepanjang kita berpuasa dan juga ibadah qiyamul lail kita insya-Allah. Jadi untuk kali ini idar saya lah dengan kawan-kawan sebelum ini juga mengenai ceramah Rampai Pagi khas untuk rancangan segmen ceramah bulan Ramadan bulan mulia, iaitu saya diberikan satu tajuk yang berkaitan dengan hukum hukum hakam. Itu disebut sebagai rukhsah berbuka puasa. Rukhsah itu perkataan daripada bahasa Arab lah. Sebelum kita memahami lagi apa maksud rukhsah itu, kita faham bahawa berpuasa ini merupakan kewajipan bagi orang yang beragama Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terjemahan makna ayatnya kira-kira insya-Allah, wahai orang yang beriman, maksudnya kita sebagai orang beriman telah diwajibkan ke atas kamu melakukan ibadah puasa. Dan seperti mana umat-umat yang terdahulu. Apa tujuannya? Ialah la'allakum tattaqun, agar kamu mencapai satu tahap ketakwaan yang Allah Ta'ala harapkan insya-Allah. Jadi ayat ini membuktikan bahawa wajibnya berpuasa bagi orang beriman, iaitu orang Islam. Kita tahu syarat wajib orang berpuasa ini selain daripada Islam mestilah ia mukallaf. Mukallaf itu ia baligh, kemudian ia berakal, dan juga mestilah ia bermukim dan ia mampu untuk berpuasa. Manakala bagi bini-bini ada disebut rukhsah, ada kelonggaran untuk tidak berpuasa, bahkan haram berpuasa pulang kalau bini-bini yang kedatangan haid ataupun nifas. Okey, jadi ada maknanya dari segi berpuasa ini wajib. Wajib kepada umat Islam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rukhsah. Rukhsah untuk orang Islam yang ini berpuasa ini boleh anda berpuasa. Sebab kita lihat agama ini sebenarnya mudah. Apa yang diwajibkan oleh Allah SWT semuanya mudah sebenarnya. Termasuk sembahyang. Ada ketika sembahyang itu kita boleh jamak dan boleh dikasarkan. Maksudnya dikumpul dan dipendekkan sembahyang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sembahyang 3 rakaat anda boleh tu mesti 3 rakaat juga maghrib Zuhur, Asar dan Isya boleh. Kemudian subuh anda boleh dipendekkan cukup 2 rakaat. Itu contoh. Masalah zakat, umpamanya zakat bagi orang yang memang sampai hartanya sampai nisabnya dan haul, maka ia wajib membayar zakat. Tapi bagi orang yang mampu, anda sampai nisab dan ia orang miskin, anda wajib membayar zakat. Begitu juga naik haji. Naik haji memang dalam seumur hidup sekali saja kita diwajibkan naik haji. Namun kalau kita tidak berkemampuan dari segi kesihatan tubuh badan, tidak berkemampuan dari segi harta, maka tidak diwajibkan naik haji. Jangan sampai naik haji berhutang. Itu dah jadi galakan dalam syarak. Jadi sama juga begitu puasa. Tadi cakap pasal puasa pada pagi ini, rukhsah yang dimaksudkan ialah kelonggaran. Maksud rukhsah itu adalah kelonggaran ataupun keringanan. Pada dasarnya hukum itu wajib, tetapi ada ketikanya rukhsah, maka ia menyebabkan ia tidak wajib dilaksanakan. Maknanya ialah ia bagi orang berpuasa, tapi ada ketikanya ia boleh berbuka puasa. Memang kita hari-hari berbuka puasa kan? Time sungkai, maghrib, berbuka puasa kata itu. Tapi maksudnya di antara waktu yang kita berwajib berpuasa itu ada ketikanya kita boleh berbuka puasa. Mungkin saya akan bersebutkan satu-satu insya-Allah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 78.
a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan Allah SWT tidak menjadikan ke atas agama kamu itu suatu perkara yang sulit, haraj, sesuatu yang susah, berat. Maknanya dalam Islam ini sebenarnya tidak ada barat. Sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, naik haji, semua sebenarnya ringan. Tidak ada Allah Ta'ala menjadikan yang barat. Jadi semua ringan. Hatta puasa ini pun bagi orang mampu Allah Ta'ala beri kelonggaran. Ada rukhsah ataupun kelonggaran. Maknanya rukhsah beri kelonggaran dalam asal hukum ibadat itu wajib, tetapi ada ketikanya boleh tidak berpuasa kerana ada sebab-sebab. Bukan semua orang sekali-sekali boleh tidak puasa. Betul. Ada sebab tadi di antara syarat wajib tu mestilah orang berkuasa dan ia mesti mukim setempat, tidak ada berlayar. Okey, yang pertama ialah orang sakit. Ini jelas dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa yang sakit dan berlayar, maka ia kalau meninggalkan puasanya diqada. Puasanya itu berapa hari yang ditinggalkan. Jadi jelas dalam ayat ini asal orang sakit boleh berbuka puasa. Tapi kita lihat sakit macam mana. Bukan semua orang sakit baru selisme sikit pun dah puasa. Manja sangat. Baru batuk sikit pun dah akan puasa. Tapi ada syarat-syarat kenapa orang sakit itu tidak boleh berpuasa. Pertama kita lihat, kalau sakitnya itu sakit yang memang tidak ada harapan sembuh. Dapat kita sebut apa penyakit lah. Tapi kita faham dan doktor tahu, kita tahu penyakit itu tidak akan ada harapan sembuh. Maknanya orang macam ni boleh tidak berpuasa. Bahkan takut pulang berpuasa bahaya pulang arah kan. Betul. Namun kalau ia indah berpuasa, bagi orang yang sakit ini tidak ada harapan sembuh, ia tidak perlu ada puasa. Cuma ia dikenakan bayar fidyah. Fidyah satu lagi istilah syarak, iaitu fidyah ini satu apa tu macam sebagai denda, sebagai denda ataupun tebusan untuk bagi ibadah-ibadah yang ditinggalkan, maka dibayar fidyah. Fidyah ini kita tahu banyaknya ialah satu cupak, satu mud. Satu cupak dalam kira-kira kalau apa nama tu dalam gram, dalam kalau tepatnya 566 point something bulatkanlah 567 gram. Nilainya kalau kita jadikan ya nilai beras, terlalu beras apa yang biasa makan kan. Kalau beras apa nama tu beras wangi, beras wangi satu mud ataupun 567 gram tadi itu untuk sehari puasa kita mengeluarkan sebanyak 71 sen Brunei. Duit Brunei lah 71 sen. Kalau beras siam nilainya cuma 48 sen saja. Maknanya digantilah kalau ya 2 hari dah puasa kali 71 sen kali 2. Cuma tu jadi RM1.42 sen dah. Terus okey. Itulah harganya atau fidyah. Jadi kita faham tadi orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka diorang diwajibkan membayar fidyah sahaja. Jangan pulang yang orang limpang-limpang suruh yang bayar fidyah, mengantarkan ambil. Orang yang waris-waris lah, wakil dan sebagainya difahami. Macam kita tahu limpang-limpang lah orang sakit tadi 5 hari dah puasa sudah, dan yang mengeluarkan ambil daripada hartanya tu, daripada harta sakit. Kalau ada, kalau tidak ada pinjam dulu duit sendiri. Pakai dulu. Okey, sementara. Okey, kemudian sekiranya orang tu sakit tapi penyakit itu ada harapan sembuh. Macam mana? Ada harapan sembuh, namun boleh saja harapan kan sakit biasanya saya katakan tadi macam urangannya darah tinggi yang boleh terkawal ataupun kencing manis yang boleh dikawal. Itu dah mengapa masih boleh puasa. Tapi orang sakit yang ada harapan sembuh tapi kalau ia berpuasa akan memudaratkan. Itu yang penting. Ataupun kalau ia berpuasa melambatkan proses penyembuhan sakitnya. Ataupun kalau ia berpuasa akan menyebabkan kekal terpulang sakitnya tu. Sebenarnya ia ada harapan sembuh. Tapi sebab ia puasa batas dia belum akan sembuh. Itu atas nasihat doktor lah. Bukan kita yang mikirkan dah. Tanya doktor boleh ke dia berpuasa atau tidak, atau rujuk kepada pakar, doktor pakar untuk menentukan boleh ke tidak. Baik, Ustaz tadi ada yang bertanyakan juga, katanya bagaimana kalau membayar fidyah ni, bila katanya, adakah kalau hari ini boleh dibayarnya macam mana? Yang seeloknya macam esok yang dekat puasa, malam tu pun boleh membayar ataupun tunggu esok pun boleh. Tapi lambatkan pun sudah habis Ramadan sampai boleh. Pun boleh. Tapi jangan dulu awal belum di Ramadan dah dibayarnya untuk 30 hari. Ia tahu sudah nak puasa, itu tidak boleh. Itu lainlah. Itu boleh. Sama ada malam itu esok kan puasa malam itu ataupun esok paginya lepas fajar
wajar saja siap boleh membayar. Ataupun tunggu saja habis Ramadan bayar. Baru bayar. Boleh. Okey. Jadi teruskan lagi. Ya, Ustaz. Jadi selain daripada itu mungkin sebab ia sakit itu sebab mungkin menyebabkan sembuh penyakit itu lambat. Kemudian boleh saja peraturan makan ubatnya pun payah. Maksudnya ia kata doktor kau mesti makan ubat ni tang hari. Payah je tu. Ya. Dia dapat diubah tang hari mesti tang hari. Mau tang hari kan waktu kita sedang berpuasa. Ya. Ya itu boleh ia berbuka puasa atas dasar ia makan ubat mesti. Kalau indah makan ubatnya mudaratkan timbul masalahnya. Tapi sekiranya kalau ubatnya tu boleh diubah atas nasihat doktor, itu terpulang doktor kan. Ada orang makan sehari sekali makan ubat, ada yang makan 2 kali, ada yang 3 kali, tertakluk. Doktor sekarang menyusun. Misalnya kalau yang lepas breakfast makan lepas sahur kan, ataupun orang yang makan tang hari mungkin diganti waktu lepas sungkai, ataupun lepas yang ketiga misalnya ia mesti makan malam, sebelum tidur makan ubat 3 kali je sehari. Jadi tertakluk pada nasihat doktor lah. Kemudian cuma orang yang sakit sembuh ni, ia sakit tapi boleh sembuh, diorang ni bukan bayar fidyah. Bukan senang-senang yang dia puasa terus nak bayar fidyah. Bayar fidyah saja senang kan, usin. Orang bosin. Puasa payah baginya. Bayar saja. Tidak boleh. Kalau ia sakit, ada harapan sembuh, tetap hukumnya wajib qada dengan qada puasa. Bukan bayar fidyah. Beza tadi ya. Yang orang sakit tidak ada harapan sembuh, fidyah. Orang yang sakit ada harapan sembuh, qada puasa. Okey. Kemudian itu mengenai orang berpuasa, kemudian orang sakit. Kemudian dalam keadaan musafir lagi. Ada masa lagi ya? Ya, dalam masa 10 minit. 10 minit lagi, Pak. Panjang begitu insya-Allah. Okey. Kalau selain daripada tadi ayat Quran kita bacakan atunya, wa man kana maridan aw ala safar, atau orang yang sedang bermusafir, berlayar. Musim ini datang di belayar-belayar ya. Musim COVID-19 nanti. Itu pengetahuan bersama Ustaz. Dah ada alasannya. Tapi ini kebetulan lah kiranya lah kita musafir pada bulan Ramadan. Macam mana ni puasa? Puasa kan ada puasa. Memang pada dasarnya berdasarkan ayat Quran tadi itu memang kita boleh berbuka puasa kalau dalam keadaan musafir. Namun ada syarat-syarat. Bukan asal belayar berbuka puasa. Tidak, ada syarat-syarat. Yang pertama ialah musafir itu mestilah lebih ataupun sama ada 2 marhalah ataupun lebih. 2 marhalah ataupun lebih. 2 marhalah itu ikut sukatan kilometer kurang lebih 89 km poin 4 004 jatuh 89.04 km. Maknanya ataupun istilah dulu ketika pakai batu dalam 56 batu lah jauhnya. Maknanya kalau kurang perjalanan tu daripada 89.04 km atau anda boleh berbuka atas alasan bermusafir. Itu bagi musafir namanya tu. Kita kira lah kalau ke Belait mungkin dalam sampai ni dari sini kira 90 lebih km maknanya kalau tani ke Belait boleh berbuka puasa. Boleh, dasarnya ia bermusafir boleh berbuka puasa dengan syarat tadi ni jauhnya. Kemudian dia lagi niat, mesti ada niat berbuka puasa, jangan tengah berjalan, rupanya aku ni jauh lebih sudah 89 km. Ustaz boleh berbuka, buka pula. Tu dah boleh. Pertengahan berjalan tadi berpuasa sudah. Dalam perjalanan limpas 2 marhalah berbuka tu dah boleh. Tiba-tiba berniat, maknanya malam sudah berniat esok akan bermusafir dan indahkan berpuasa. Tapi kalau dikirakan Ustaz, kita ni masih lagi di dalam negara Brunei. Jadi mana belum lagi dikatakan musafir lagi pun kita ni menggunakan kenderaan kan. Kalau dahulu musafir ini mereka berjalan kaki, menaiki kuda dan sebagainya, unta. Jadi ini membuatkan mereka lelah dan sebagainya. Jadi bermakna kalau kita pada ketika ini musafir itu belum lagi dikatakan musafir kalau di dalam negeri Ustaz. Bagaimana? Masih. Kalau namanya juga jauh jaraknya tu sampai 89 km dianggap musafir. Tapi lihatlah macam mana yang sekarang kita bicarakan, macam mana yang afdal ataupun mana yang lebih utama, sama ada meneruskan puasa ataupun berbuka. Kemudian syaratnya mesti pelayarannya tu, musafirnya tu bukan tujuan maksiat. Misalnya ke luar negeri kan main judi. Tu udah ada rukhsah puasa tu. Wajib dia puasa walaupun main judi. Sebab perbuatannya tu ia musafir tu kerana maksiat. Yang bolehan ni bagi musafir yang diharuskan musafir, misalnya orang bisnes, orang menuntut ilmu dan sebagainya, baru boleh. Kemudian dan yang keempat ialah mesti antara ia keluar daripada tempatnya mukim tu, tempatnya di mana tinggal, mestilah keluar antara maghrib ke subuh. Itu jangan macam lepas subuh ataupun zuhur baru tekan berlayar.
atau tetap wajib puasa. Tapi ia belayar ni sebelum subuh. Ini Piramli sebelum subuh saya dah. Ya, sebelum subuh sudah belayar, itu maknanya boleh berbuka puasa. Tapi kalau selepas tidak. Sama juga kalau belayar malam. Jadi dalam perjalanan tu waktu puasa misalnya waktu siang Ramadan atau ia boleh berbuka. Namun dari segi dari segi afdalnya, afdal maksudnya yang lebih utama sama ada ia berpuasa atau tidak tadi masalahnya. Kita dulu Tuan Muammar dulu payah bandarlah naik unta perjalanan jauh, bukan cepat macam sekarang ni kereta ke Belait berapa saja, sejam lebih, lalu highway Telisai sudah laju, laju sampai. Jadi dari segi perkaraan ni dilihat dari segi kesusahannya, yang afdalnya. Maknanya kalau ia musafir itu menyebabkan ada kemudaratan pada dirinya, maka afdal ia berbuka puasa. Itu saya syaratnya. Jadi kalau ia musafirnya itu senang, tahulah karangan ini tadi musafir naik kapal pun selesa, sebelum naik kapal pun kita ke lounge ke dulu, macam-macam senanglah katanya ini. Maka yang afdal ketika itu ialah indah berbuka puasa, maksudnya mengekalkan puasanya. Namun kalau ia akan berbuka puasa pun boleh, indah juga salah walaupun ada mudarat. Sebab syaratnya musafir, syaratnya belayar, boleh ia berbuka puasa. Asal belayar, cukup syarat 4 perkara tadi itu yang saya sebutkan, boleh ia berbuka walaupun dari segi afdaliyahnya, dari segi keutamaannya sepatutnya indah berbuka puasa, tapi kerana diberikan rukhsah, kelonggaran dalam keadaan musafir walaupun ada mudarat, boleh ia berbuka puasa. Ya, jadi ada beberapa sudah Ustaz jelaskannya, musafir dan seterusnya, orang sakit dan sebagainya. Jadi Ustaz, kalau orang mengandung, ini satu isu lagi ya. Ya mungkin soalan Ustaz cantik, kalau boleh kita singkatkan kerana masa mencemburui kan? Okey, ini saya dalam wanita hamil dan juga saya rangkumkan wanita hamil ataupun menyusukan anak. Ini ada hukum disebutkan dalam hukum fiqah. Ada 3 perkara. Pertama ialah kalau ia bagi wanita yang dasarnya yang mengandung ataupun menyusukan anak boleh berbuka puasa walaupun dia sakit, tapi boleh. Tapi dilihat dari segi hukum mengqada macam mana, adakah fidyah ataupun qada. Jadi kalau ia khawatirkan dirinya sahaja ataupun khawatirkan dirinya dan juga anak yang dikandungnya pun anak yang disusukannya, maka ia wajib qada sahaja. Wajib qada sahaja. Tapi kalau ia indah berpuasa disebabkan khawatir dengan keselamatan hamil hamil yang dikandungnya dan juga anak yang disusukannya, maka ia wajib bayar fidyah dan qada, dua-dua. Fidyah dan qada, mesti juga qada. Tapi dasarnya tadi macam mana boleh fidyah dan fidyah itu kalau kekhawatirannya pada dirinya dan anak itu ataupun dirinya sahaja, maka itu qada sahaja. Tapi kalau ia khawatir dengan anak itu sahaja yang dikandungnya ataupun yang disusukannya, maka wajib qada dan fidyah sekali. Itu bezanya antara tadi 3 perkara. Baik, itu alhamdulillah sedikit sebanyak berkesempatan Encik Ustaz mengongsikan bersama kepada kita pada hari ini mengenai mereka-mereka yang dibolehkan diringankan untuk berbuka puasa. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Haji Ahmad Abdul Salam Haji Abdul Rahman dari Pusat Dakwah Islamiah mengongsikan sedikit keterangan rukhsah berbuka puasa ini. Terima kasih Ustaz dan Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.